Kita nak bersama dengan rakan setugas pada ketika ini, Faris Azman. Kalau Faris sudah bersedia pada ketika ini, Faris berada di Pusat Penamaan Calon Tanjung Bidara ataupun Masjid Tanah, di mana Faris, kalau kita melihat tadi, calon-calon sudah pun tiba pada ketika ini. Adakah Faris boleh mendengar kita pada ketika ini? Faris? Okey, Faris belum mendengar kita pada ketika ini. Kita akan cuba dapatkan Faris sebentar saja lagi untuk kita melihat pada masa ini. Kerana pukul 10 seperti yang Haji Nazri sebutkan tadi, iaitu waktu akhir penamaan calon itu akan diputuskan dan juga ditamatkan. Dan selepas itu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengumumkan siapakah calon-calon setiap DUN di 28 DUN tersebut dan juga berapa penjuru pada akhirnya. Setakat ini yang kita ketahui berdasarkan pengumuman 28 DUN tersebut akan menyaksikan 3 penjuru. Ada beberapa DUN akan ada lebih daripada 3 penjuru. Setakat yang kita saksikan kehadiran calon-calon tersebut, sama ada diterima ataupun sebaliknya, itu juga akan ditentukan selepas ini. Okey, Faris sudah bersedia pada ketika ini. Faris, apa perkembangan terkini di Pusat Penamaan Calon Tanjung Bidara pada ketika ini, Faris? Baik, Rajib, sudah tentu sebentar tadi boleh katakan sebelum jam 9, ketiga-tiga calon sebenarnya kita tahu daripada Pakatan Harapan iaitu Zainal Hassan daripada Parti Keadilan Rakyat telah pun beranda sekitar jam 8.08 pagi, dan kemudian disusuli oleh Datuk Seri Abdul Rauf yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka iaitu calon Barisan Nasional N02 Tanjung Bidara tiba 8.40, dan berselang lebih kurang 9 minit iaitu calon daripada Perikatan Nasional iaitu daripada Bersatu Datuk Mas Hemriati Samsudin yang juga merupakan ahli Parlimen Masjid Tanah telah pun tiba 8.49 pagi tadi, dan boleh saya katakan berbaki hanya 6 minit lebih kurang begitu. Difahamkan juga ada calon bebas, tetapi dalam tempoh ini jika tiada calon bebas, kita boleh katakan 3 penjuru di N02 Tanjung Bidara, dan kami terpaksa berada di luar kerana petugas SPR tidak benarkan. Pada awalnya kami berada di dalam sebenarnya, Najib, tapi difahamkan hanya bidang rasmi saja dibenarkan berada di dalam. Jadi kami berada di luar, boleh tahan cuacanya agak cerah, begitu juga panasnya. Sama juga kalau kita tahu di DUN Negeri Melaka ini, PRN kali ini, DUN Tanjung Bidara antara DUN yang diberikan perhatian penuh kerana kita tahu antara nama-nama yang akan bertanding, yang akan berentap di antara mereka pada 20 November depan, antara nama-nama besar yang boleh kita katakan begitu. Dan di sekitar kawasan ini boleh saya katakan kawalan keselamatannya agak teratur, begitu juga pasukan polis. 100 meter datang ke pusat penamaan calon ini sudah ada kawalan polis, begitu juga di sekitar kawasan ini. Begitu petugas SPR juga berada di sekitar kawasan ini, dan hanya berbaki lebih kurang 6-5 minit kami akan bawakan perkembangan terkini. Adakah benar 3 penjuru atau sebaliknya, itu akan kami bawakan dari semasa ke semasa, Najib. Okey, hangat cuaca di sana, begitulah hangatnya suhu politik pada ketika ini di Melaka. Kalau kita melihat N02 Tanjung Bidara ini, setakat ini 3 penjuru seperti yang Faris sebutkan, namun kemungkinan akan ada calon bebas, cuma penerimaan di pusat pencalonan tersebut sama ada diterima atau sebaliknya akan dibawakan pada ketika ini. Faris juga adalah merupakan anak Melaka, sudah pasti Faris juga akan mengundi saya kira nanti, dan juga keluarga Faris juga. Bagaimana setiap kali Faris turun ke lokasi dan sebagainya, bertemu dengan orang ramai, sentimen, rasa yang dikongsikan oleh orang ramai, bagaimana ceritanya kalau dirangkumkan apa yang mereka mahukan, apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka rasakan berkaitan dengan pilihan raya negeri pada kali ini? Faris dengar? Okey. Nampaknya terputus sebenarnya. Terputus sebenarnya. Tak apa, kita akan dapatkan Faris sebentar saja lagi. Mungkin kita terputus audio sebenarnya, tapi kita akan dapatkan Faris sebentar tadi yang berada di Tanjung Bidara untuk kita sama-sama lihat bagaimana perkembangan ataupun kerusi panas tersebut yang calon-calonnya merupakan calon-calon heavyweight yang mempunyai nama dan juga pengaruh dalam peringkat tempatan dan juga peringkat negeri dan juga peringkat nasional itu sendiri. Ya. Dan dalam masa yang sama juga kita akan lihat bagaimana berbaki 4 minit saja lagi, Najib, sebenarnya untuk penutupan proses penamaan calon-calon menyerahkan borang pencalonan kepada pegawai-pegawai SPR dan sebagainya. Jadi Najib, mungkin boleh ulang semula soalan yang mahu ditanyakan kepada Faris. Dapat kembali Faris. Faris ini orang Melaka. Faris juga akan mengundi, keluarga Faris juga akan mengundi dan sebagainya. Faris dah turun ke lokasi dan sebagainya, bertemu orang ramai. Apa yang mereka kongsikan? Mungkin rasa mereka untuk pilihan raya negeri pada kali ini. Baik, Najib, minta maaf lah sebab Melaka ni kalau kita katakan dalam tempoh 2 hari ni
lainnya agak teruk, terutamanya kalau berada di tepi pantai. Baik, soalan Najib, saya juga pengundi, begitu juga keluarga saya. Naratif rakyat ketika ini, mereka mahukan kestabilan politik, Najib, sebenarnya. Kerana apa yang mereka mahukan apabila saya pergi ke Dondon, saya, Syuhada Kadir, Firdaus Azir, kami pergi ke Dondon untuk mendengar rintihan luahan mereka mengenai PRN Melaka. Mereka mahukan kestabilan politik. Siapa sahaja parti-parti politik yang berjaya dalam PRN kali ini, yang mungkin menjadi ketua menteri ataupun exco dan sebagainya, ahli Dewan Undangan Negeri, mereka mahukan tiada lagi lompat parti, tiada lagi ketidakstabilan. Kerana apa? Fasa 4 PPN di negeri Melaka ini barulah boleh bernafas semua peniaga, begitu juga rakyat di negeri Melaka baru mendapat manfaat kembali normal walaupun dalam norma baru. Jadi mereka harapkan selain isu-isu yang kita bawakan setiap hari, iaitu isu rakyat, terutamanya kalau kita katakan banjir dan isu-isu tempatan, mereka mahukan kestabilan politik selepas PRN ini selesai. Sudah tentu dalam 5 tahun lagi mereka mahukan Melaka terus maju seperti sebelum ini dan tidak mahu perkara yang sama berulang. Mac 2020, 19 bulan ia berulang kembali. Selepas PRN Melaka, mereka tidak mahu ini sekali lagi menghantui rakyat Melaka. Itu antara yang keluh kesah dan luahan hati rakyat negeri Melaka, terutama di Dondon apabila kami bertemu mereka sebenarnya, Najib. Dan Faris, cuma sikit saja kita nak lihat ada lebih kurang dalam tempoh 2 minit sebelum proses penamaan calon itu ditutup. Mungkin Faris boleh jelaskan kepada penonton Astro Awani apa proses selepas ini. Adakah SPA akan umumkan secara rasmi nama calon-calon yang bertanding? Dan Faris, mungkin Faris ada dengar cakap-cakap tak berkaitan dengan SOP pilihan raya negeri Melaka yang mungkin akan dilakukan sidang media oleh SPA hari ini? Baik, itu persoalan besar sebenarnya, Fizi. Seperti mana semalam kami berada di IPK Melaka bertemu dengan Ketua Polis Negeri Melaka. Mereka mengatakan PDRM akan menggunakan Akta 342 dan Akta Pilihan Raya yang ada. Tetapi jika ada SOP daripada SPR sendiri, ia amat berkesan dan lebih memudahkan terutamanya penguatkuasa. Jadi boleh kita katakan kemungkinan pada petang ini akan diumumkan sesuatu oleh SPR mengenai SOP mungkin, dan apa perjalanan yang akan berlaku dalam tempoh seminit lagi, lebih kurang 2-3 minit lagi. Selepas ini pintu pagar akan ditutup dan kemudian kami akan dapatkan calon-calon yang akan bertanding dan kemungkinan pengurus di kawasan pusat penamaan calon N02 Tanjung Bidara ini akan mengumumkan siapakah calonnya, mungkin di sini ataupun mungkin di pejabat SPR di Air-Keroh Melaka akan dibuat pengumuman secara rasmi ke-28 Dewan Undangan Negeri. Berapa penjuru itu mungkin buat di sana ataupun di sini, itu kami akan bawakan perkembangan terkini. Kerana apa? Ini adalah nombor baru, ini adalah baik, mungkin kita boleh dengarkan sedikit, kita terus dengar dengan pengurus pilihan raya. Ada pengumuman di sini sebenarnya. Waktu penerimaan kertas penamaan calon telah tamat pada jam 10 pagi. Pengumuman keputusan pertandingan akan dilakukan selepas ini. Sekian, terima kasih. Baik, baru saja saya katakan sudah ada pengumuman. Dikatakan penyertaan ataupun untuk menyerah tempoh itu telah pun ditutup dari 9 ke 10. Sebentar tadi diumumkan oleh pengurus SPR di N02 Tanjung Bidara, dan pengumuman yang akan dibuat sebentar saja lagi. Buat masa sekarang boleh kita jangkakan sebenarnya, Najib dan Hafizi, 3 penjuru iaitu daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional ketika ini. Dan kita akan bawakan secara rasminya sebentar saja lagi apabila diumumkan SPR. Dan prosesnya apabila diumumkan, selepas itu kita akan pergi ke SPR, pejabat SPR. Bagaimana SOP-nya mungkin akan diumumkan hari ini juga. Hafizi, mengenai soalan tadi, kita masih lagi menanti SOP nombor baru PRN Melaka. Hafizi. Okey, Faris yang berdarah manis ini kami lepaskan, pergilah berteduh seketika untuk berehat sebelum kita menantikan senarai penuh siapakah calon-calon yang akan bertanding di Tanjung Bidara tersebut.